Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu-ibu, ayah-ayah, teman-teman, para penonton di alam cyber. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita keizinan untuk kita sambung bicara tentang cara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk ringkas tetapi amat padat dan begitu mendalam maksudnya. Marilah kita mulakan sama-sama dengan bacaan surah Al-Fatihah dengan niat kita titipkan, kita hadiahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar di sebaliknya itu diberikan kita kelapangan dada dalam menuntut ilmu, diberikan kefahaman buat kita, buat ahli keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, isteri dan suami kita, dan jiran-jiran kita, dan bagi siapa yang mencintai kita dan ataupun musuh kita, dengan keberkatan surah Al-Fatihah, agar Allah SWT membukakan pintu-pintu rezekinya dan memberikan kita kesejahteraan, keafiatan dalam tubuh badan kita dan agama kita dalam kita menempuhi hari-hari sebegini yang dengan penuh ujian, agar Allah SWT dalam setiap titisan peluh yang hasil daripada badan kita yang kerana sakit ataupun kita ni bertugas, diberikan ya pengampunannya, diberikan rahmat Allah SWT dan diangkat darjatnya insya-Allah. Tak lupa juga untuk bagi siapa yang sedang bertugas di saat ini, yang mencari rezeki dan bertugas lumus dalam mengekang wabak COVID-19 ini, mari kita hadiahkan juga Fatihah juga untuk buat mereka, ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bima nawa bihi ulama'una wa masyayikhuna wa habaibuna bi anna Allah yarfa' darajatina wa anna Allah yukaffir sayyi'atina wa anna Allah yufarij kurubana wa anna Allah yushfiyana wa yarzuqana rizqan halalan wasi'a ويفهمنا بعلم نافع ويتابعون بعمل صالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ألف الصلاة والسلام وبركة وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا عامرا وصبة صالحة وحبا صادقا وشفاء من كل داء وشفاء من كل مرض وشفاء من كل بلية ووباء ودفاعا من الزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah urusan kami di dunia ini, dekatkanlah kami kepadamu ya Allah, di jalanmu ya Allah, dan berikanlah kami kefahaman sebagaimana Engkau berikan kefahaman kepada para nabi-nabimu dan para mursalin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat kami merendahkan tangan kami ini dengan penuh rasa rendah diri ini ya Allah, kami mohon padamu agar dijauhkan daripada kami segala wabak, bencana dan penyakit. Di saat kami mohon padamu ya Allah, dikaulah tempat kami mengadu, dikaulah tempat kami memohon. Di saat Engkau berikan ujian, di sebalik segala sakit ada penyembuhnya, maka kami mohon padamu ya Allah, dikaulah yang memiliki segala-galanya ya Allah, yang mentadbirnya segala-galanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, di kalangan kami ada yang sakit, berikanlah kesembuhan. Di kalangan kami ada yang sedang menuntut ilmu, sedang
menuntut ilmu, memberikan kefahaman. Di kalangan kami ada juga yang mencari rezeki, maka bukakan rezekimu yang dengan pintu rezekimu seluas-luasnya, Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi al-mujtaba wa ala sahabatil kirami wa tabi'ina hum ahlul wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, ibu-ibu, ayah-ayah, kita sambung. Ayo sambung perbicaraan kita pada minggu lalu ataupun hadis yang lalu, hadis yang nombor 23 yang berbentuk lafaznya ittaqullaha fima malakat aymanukum. Ya, Allah SWT berpesan kepada kita agar kita sentiasa bertakwa, mendekatkan diri kita kepada Allah melalui ketaatan dan kita jauhi segala larangannya. Tapi disebut dalam hadis ini dengan lebih khusus fima malakat aymanukum, iaitu apa yang ada di tangan kita dalam bentuk, orang kata apa, di bawah tangan kita dalam bentuk amanah. Kalau lafaz aymanukum ketika itu maksudnya adalah orang-orang bawahan kita, orang-orang yang para sahabat ataupun para orang-orang Arab ketika itu adanya khadam, adanya hamba abdi. Jadi kita mengikut konteks kita pada zaman ini, kita boleh menafsirkan ianya dengan amanah di tangan kita. Kalau kita tu sebagai majikan, kita ada orang bawah, kita ada pekerja, ya. Dan kalau kita tu ada teman, dan kita ni sebagai orang kata apa, supervisor ataupun kita ni pangkatnya manager, kita pastikan orang bawahan kita, ya, jaga amanah mereka dengan sama-sama melakukan kebaikan, sama ada dalam bentuk kerja, menuntut ilmu, maknanya ada sama-sama lah, kita meraihkan manfaat sama-sama. Dalam masa yang sama, jangan kita memberatkan mereka itu dengan sesuatu perkara yang tak mampu mereka lakukan. Dalam hal ini, ya, apabila hadis tadi itu adalah hadis yang mana diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang dalam bentuk awalnya Rasulullah berpesan, antara pesan yang terakhir ketika Rasulullah sebelum nak meninggal, as-salatu wa ma ittaqullaha fima malakat aymanukum. Diawali dengan lafaz as-salat. Rasulullah berpesan pada kita dengan tinggalkan salat, tunaikan salat. Kalau as-salat itu hubungan kita dengan Allah SWT, maka lafaz yang tadi saya bacakan adalah bentuk kita ni hubungan kita dengan manusia. Sebab tu tak pelik dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Maknanya bagi seseorang yang ada orang bawahan, adanya hamba abdi, maka pastikan makanan mereka tersedia dan pakaian mereka tu ada. Wala yukallafu minal amali illa ma yutiq. Dan tidaklah diberikan satu amanah, satu tanggungjawab, melainkan dalam bentuk kerja, melainkan dia tu mampu. Jadi kalau kita nak terjemahkan kalimat mampu ni besar dan orang kata luas. Senang kata, ibu-ibu, ayah, kita lihat keadaan, ya, pekerja-pekerja kita di Singapura. Ya, kalau kita ni, barangkali kita ni diri sendiri, kita lihat, kita ni pun pekerja, kita pun ada orang atasan. Tetapi maksudnya yang saya ingin sampaikan, kita lihat, kalau kita rasa yang macam kita ni diberikan amanah, kita mampu buat dengan baik, kita lihat orang teman kita, kawan kerja kita dan orang bawahan kita. Bagi siapa yang ada orang bawahan, kita lihat saja apa yang berlaku di Singapura, ya, dengan hal ehwalnya pekerja-pekerja asing, keadaan mereka, bagaimana, adakah mereka ni terjaga. Ya, kita mohon agar Allah SWT permudahkan urusan mereka, pekerja-pekerja asing yang mana bertugas lumus menjaga kebersihan, membina, membantu Singapura membina rumah-rumah dan membantu membangunkan Singapura. Kalau tanpa mereka, kita ni senang kata tidak terurus lah. Jadi kita lihat apakah mereka ni dijaga hak mereka. Jadi saya seru kepada
majikan-majikan, ya, kepada siapa yang ada tanggungjawab untuk menjaga mereka, jagalah mereka dengan baik, kerana itu adalah ibadah. Jadi bukan setakat kita mencari rezeki adalah ibadah, tetapi menjaga orang-orang bawahan kita pun adalah ibadah. Jadi dan disebabkan itu juga saya pesankan, ya, yang mana Rasulullah SAW sentiasa, ya, mengambil berat tentang orang bawahannya. Kalaulah kita kenal Anas bin Malik, dia sebagai khadam, bukanlah hamba abdi, tetapi Anas bin Malik dalam satu riwayat dia menceritakan bagaimana Rasulullah SAW dengan sopan santunnya. Katanya dalam 10 tahun aku berkhidmat pada Rasulullah SAW, tidak pernah Rasulullah meninggikan suara dan mengherdik aku. Jadi itulah sifat kesantunan Rasulullah SAW, kita boleh ambil, ya. Maka itu hadis yang lalu. Maka hari ini sebenarnya ibu-ibu ayah saya ingin membawa satu hadis yang dalam kitab Jawahirul Bihar fi Ahadis As-Sahih Al-Qisar. Maknanya himpunan hadis Rasulullah SAW, mutiara Rasulullah SAW dalam bentuk yang ringkas. Hadis yang ke-24, lafaznya ittaqullah juga. Ada pesanan, iaitu kita sentiasa bertakwa. Maka apa lafaznya? Ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Saya ulang, ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Dan kali terakhir, ittaqullaha, kamu harus bertakwa kepada Allah SWT. Wa'dilu fi auladikum, dan berlaku adil. Wa'dilu, berlaku adil terhadap anak-anak kamu. Dan ini saya bacakan kerana saya dia punya terjemahan in English. Be mindful of your obligation to Allah Subhanahu Wa Taala and do justice in respect of your children. Maka dalam hadis ini, ibu-ibu ayah, hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Sahabat siapa yang meriwayatkan hadis ini? Namanya Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir. Ada kisah di sebalik hadis ini, ya. Kerana kisahnya panjang, tetapi lafaznya tu yang kita ingin ambil hari ini ialah kita bertakwa dalam solat. Kita bertakwa dalam kita ni bergaul dengan manusia yang lain. Dan lebih khusus dalam hadis yang ke-24 ini, Rasulullah SAW berpesan pada kita agar kita sentiasa berlaku adil dengan anak-anak. Lagi-lagi bermula daripada rumah dengan anak-anak kita. Jadi apa kisahnya? Jadi kita sedikit sebanyak ingin saya berkongsi siapa perawinya, siapa sahabat ini. Namanya Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ni kedua-duanya adalah sahabat Rasulullah SAW. Cuma Nu'man ni memang muda, ya. Dan ketika dia meriwayatkan hadis ini memang muda, dan ketika Rasulullah SAW meninggal dikatakan dia baru umur 10 hingga 13 tahun. Kerana dia tu 10 tahun. Kerana apabila Rasulullah SAW tiba di Madinah, barulah Nu'man bin Bashir dilahirkan. Jadi kita tahu ayah kepada Nu'man namanya Bashir bin Sa'ad, seorang sahabat yang menyaksikan pertempuran yang pertama dalam peperangan Badar, ya, meninggal ketika di zaman Khalifah Abu Bakar pada tahun 13. Maknanya pada tahun yang sama Sayyidina Abu Bakar meninggal, dia pun meninggal. Ya, kerana pada zaman itu memang ramai para sahabat-sahabat yang meninggal, lebih-lebih lagi di peperangan Al-Yamamah ketika Abu Bakar memerintahkan segolongan para sahabat tentera muslimin untuk memerangi dakwaan seorang Arab yang mana mendakwakan diri sebagai Nabi, iaitu Musailamah Al-Kazzab. Jadi itu cerita pasal ayahnya. Tapi yang meriwayatkan ni anaknya. Kerana ada kisah rupanya ada kisah antara Nu'man dengan ayahnya. Jadi Nu'man ni siapa? Nu'man ni namanya kalau kita cakap bahasa Arab, Nu'man ni adalah satu pemberian, nikmat, pemberian Allah SWT. Tapi dia adalah seorang sahabat yang dilahirkan, ya, pada tahun yang ketiga selepas hijrahnya Rasulullah SAW di bumi Madinah, dan dia antara anak-anak daripada golongan Al-Ansar. Maka ketika Rasulullah sampai daripada golongan Muhajirin, Al-Ansar, Muhajirin yang datang daripada Mekah dan duduk di Madinah, ada seorang anak yang dilahirkan daripada golongan Muhajirin namanya
Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair kita kenal lah, ya. Abdullah bin Zubair yang mana lalu Zubair kerana dia menikahi anaknya kepada Sayyidina Abu Bakar, namanya Asma. Maka lahirlah, kalau tak salah saya, Asma, ataupun dia menikahi seorang wanita namanya Atikah. Kalau baiklah, kita patah balik. Maknanya Abdullah bin Zubair seorang anak daripada golongan Muhajirin yang baru Rasulullah SAW ketika sampai di bumi Madinah, dia dilahirkan. Selepas itu barulah Nu'man bin Bashir. Baiklah, Nu'man bin Bashir antara seorang sahabat yang mana dia ni antara dia hidup sehinggalah pada tahun 65. Maknanya hidup sampai zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib dalam ketika diangkat sebagai khalifah. Jadi pada tahun 65 lah dia tu baru meninggal kerana dikatakan dia sudah dibunuh daripada golongan pelampau. Wallahualam. Kita pada balik. Jadi apakah cerita di sebalik hadis ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Nu'man. Nu'man ni barulah orang kata apa, anak yang kecil, ya. Maka satu hari itu ayahnya yang bernama Bashir, ya, dia ingin memberi sesuatu kepada anaknya. Lalu isteri kepada Nu'man ni, isteri kepada Bashir ataupun ibu kepada Nu'man katanya, aku tak redha melainkan engkau kalau nak berikan kepada si Nu'man ni hadiah yang kau ingin berikan kepada Nu'man, biarlah Rasulullah SAW jadi saksi. Biarlah Rasulullah yang saksikan engkau berikan kepada Nu'man. Jadi dengan itu katanya, baiklah, aku pergi jumpa Rasulullah SAW. Aku pergi jumpa Rasulullah SAW. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan Nu'man, dia ceritakan tentang kisah abahnya, ayahnya iaitu Bashir, ya, berjumpa dengan Rasulullah. Dia ingin berikan kepada anaknya yang namanya Nu'man, ya, seorang ghulam, iaitu seorang hamba abdi yang mana yang boleh berkhidmat kepada ibunya dan anaknya sekali, ya. Maka Rasulullah SAW bertanya kembali, akullu waladika nahaltahu mithla hadha, adakah kesemua anak engkau di kalangan anak-anak engkau kau berikan yang sama? Maka katanya Bashir, tidak. Maka Rasulullah SAW pulanglah, maknanya kembalikanlah hadiah tersebut. Okey, dalam riwayat yang lain, maka Rasulullah tanya, afa'alta hadza biwaladika kullihim, adakah engkau buat sebagaimana engkau hadiahkan kepadanya si Nu'man ini, engkau buat yang sama kepada anak-anak engkau yang lain? Maka katanya Nu'man, tidak. Barulah datang hadis yang kita sampaikan, iaitu Rasulullah berpesan, katanya Rasulullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah SWT. Wa'dilu fi auladikum, kamu harus berlaku adil kepada anak-anak kamu. Maka kalau nak ditafsirkan berlaku adil, Ustaz, adil ni barangkali kita pernah bincangkan, kita pernah berkongsi maksud keadilan. Keadilan lawannya zalim. Okey, baiklah. Antara maksud kita, maksud keadilan juga ialah kita meletakkan sesuatu di tempatnya. Maka kalau kita melihat konteks dalam hadis tadi, kita melihat kepada bagaimana Rasulullah SAW berpesan kepada sang ayah agar kita ni berikan yang sama kepada anak-anak yang lain. Maka berlaku adil kepada anak-anak yang lain dalam bentuk pemberian, dalam bentuk benda yang zahir, bukan dalam bentuk orang kata apa yang tak nampak seperti cinta sayang. Kerana kita tak boleh nafikan kadang-kala kita sayang seseorang anak tu lebih daripada seseorang yang lain. Walhal memang diminta untuk kita ni sayang kepada semua anak-anak kita sama rata, yang lelaki dan wanita, maknanya tak ada bezanya. Tetapi kadang-kala naluri seseorang, ibu-ibu, ayah-ayah, kita ni kadang-kala kita bukan nak cakap pasal favoritism, bukan nak cakap pasal kita favor orang, tidak. Kita sayang lebih, tapi diterjemahkan di mata kasar anak yang lain, ayah ni memang favourite yang apa ni, si Zarif aja. Bagaimana dengan apa, saya, adik-adik saya. Saya ni memang ada 3 adik-beradik lah, ya.
semua lelaki. Jadi contohlah saya nak berikan. Maknanya adik-beradik saya tu rasakan, ya, yang seolah-olah ayah saya, arwah saya ni, maknanya ada macam favourite, semacamnya favourite. Walhal tidak. Kadang-kala tu seseorang ayah secara naluri dia ni bila sayangkan ke semua anaknya sama. Yang sulung ke, yang tengah ke, yang bongsu sama. Tetapi biasalah kadang-kala tu sebagai seorang ayah, bila ada anak sulung, dia memang marah, betul punya marah. Bila sayang betul-betul sayang. Kenapa? Kerana nak berikan contoh yang terbaik kepada anak-anak yang sulung. Contoh, ini sebagai contoh saja. Maka jangan disalah tafsirkan, iaitu bila kita ni, ya, kita bukan nak cakap berlaku adil dalam kasih sayang. Tak mampu kita nak berlaku adil. Sebanyak mana kalau kita boleh lakukan, silakan ibu-ibu, ayah-ayah, ya. Tetapi sama juga dalam bab kalau kita ni doakan untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita doakan sama semuanya. Yang daripada awal akhirnya, kalau kita siapa-siapa yang ada cucu 13, 26, maka dia tu doakan sama semua untuk cucunya. Tetapi kalau disebut-sebut seseorang itu, bukan bererti dia tu sayang lebih, kerana barangkali dia senang untuk sebut. Ya, wallahu a'lam, ibu-ibu, ayah-ayah. Maka dalam hal ini, lagi sekali, bererti kita berlaku adil dalam bentuk kasih sayang. Kita mampu, silakan. Kalau secara naluri manusia, barangkali untuk berlaku adil dalam bentuk kasih sayang tu susah. Tetapi Rasulullah tegur Bashir. Kalau dalam bentuk madi, dalam bentuk harta, dalam bentuk benda yang zahir yang kita boleh hadiahkan, maka Rasulullah berpesan, wa'dilu, harus kita berlaku adil. Kalau bagaimana dengan anak-anak yang lain, dapat ke tidak? Jadi untuk menafsirkan perkara ini, ada riwayat yang lain, ya, menerangkan, ya, Rasulullah berpesan kepada Bashir, ya Bashir, wahai Bashir, adakah engkau ni ada anak selain daripada Nu'man? Katanya Bashir, ada. Aku luhum wahabta lahum mithla hadha, adakah kau berikan hadiah ke semua mereka itu sebagaimana engkau berikan kepada Nu'man? Katanya Bashir, tidak. Maka Rasulullah berpesan, fala tushhidni idzan fa inni la ashhadu ala jurin. Makanya Rasulullah tolak untuk jadikan sebagai seorang saksi ke atas pemberian, kerana pemberian ini takut-takut boleh menyebabkan kezaliman. Jadi kita nak tafsirkan kalimat adil, iaitu kita meletakkan sesuatu perkara di tempatnya. Bayangkan kalau kita kasih lebih, kita kasih lebih kepada seorang anak, dan anak yang lain tidak dapat, maka seolah-olah kita tidak meletakkan hikmah, kita tidak meletakkan keadilan, kita tidak meletakkan perkara itu di tempat yang, perkara yang baik itu di tempatnya. Kerana kita seolah-olah mengundang seseorang, anak-anak yang lain, mengatakan kita ni zalim, mengatakan kita ni tidak berikan pada mereka. Padahal barangkali kita pernah berikan. Wallahu a'lam. Ya, baiklah. Jadi kerana dalam hadis ini banyak sangat riwayat, dan jadi kita nak cuba faham apa maksud Rasulullah bila sebutkan i'dilu, berlaku adil. Maka kenapa Rasulullah ungkapkan sebegini? Maka Rasulullah tak sampai sanggup tidak ingin jadikan sebagai saksi ke atas pemberian yang mana barangkali boleh mengundang kepada kezaliman. Kenapa? Dalam riwayat yang lain, ya, aku boleh naik saksi, asyhadu ala hadza ghairi. Kalau bukanlah dalam perkara yang engkau bawa ini, aku tak boleh naik saksi. Atas selain daripada perkara ini, aku boleh. Maka dia sambung, Rasul tanya, ayasurruka, adakah engkau ni rasa bahagia, an yakunu ilaika fil birri sawa, bila mereka ni nak menyantuni engkau balik, mereka ni nak berbakti kepada engkau balik, apakah engkau harapkan mereka tu berbakti pada engkau sama sahaja? Qala bala ya Rasulullah. Qala bala, ya betul Rasulullah, kalau mereka ni nak berbakti pada aku,
maka aku lebih senang kalau mereka ni berbakti kepada aku kesemuanya dalam bentuk sama adil, sama-sama berbakti pada aku. Bukan seorang saja yang berbakti, tapi kesemuanya. Kalau boleh dia nak semua anak-anak aku ni boleh berbakti pada aku. Qala bala, qala fala idzan. Maka qala fala idzan. Maka dengan itu kau faham, maka tak boleh aku nak naik saksi. Jadi kalau kita ni tak sanggup, kalau kita ni ada rasa macam berat, kita ada rasa macam tidak senang dengan anak-anak kita menyantuni kita, berbakti pada kita, kerana salah satu daripada mereka tu berbakti dengan cara masing-masing. Kita ni kalau boleh kita nak mereka tu sama-sama menyantuni ataupun berbakti pada kita dengan bersopan dan menghormati kita sama. Tapi kadang-kadang kita lihat anak-anak kita ni berbeza. Jadi dalam bab hal ini, kalau kita memang tak suka anak-anak kita tu lain, yang satu beradab dan satu tak beradab, maka dalam hal ini jugalah, kalau dalam bab pemberian, kita kena berhati-hati, ibu-ibu, ayah-ayah. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah pun membongkarkan, kita sudah pun orang kata apa, membincangkan hadis ini. Ya, maka apakah pengajaran yang kita boleh ambil? Iaitu ibu-ibu, ayah, ada 3 pengajaran. Iaitu kita lihat Islam menitik beratkan pemberian Allah SWT melalui anak-anak. Jadi dalam kita ni berlaku adil, itulah takwa, itulah kebaikan, itulah ibadah. Sebab tu dalam Imam Bukhari meriwayatkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kedua-duanya letakkan dalam bab hibah, dalam bab pemberian hadiah. Hibah ni maknanya pemberian hadiah. Tetapi ya, diterjemahkan juga dengan sedekah. Maka Imam Bukhari letakkan dalam bab pemberian. Tidak salah untuk kita memberi kepada anak-anak kita, tetapi berlaku adil. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Imam Muslim pula letakkan dalam bab namanya babu karahati tafdhili ba'dil auladi fil hibah. Dia letakkan satu bab makruh, iaitu kita melebihi, kita membandingkan salah satu daripada anak kita dalam pemberian. Jadi kita tahu pemberian adalah satu perkara sunnah, tapi bila kita nak buat satu kebaikan, kenalah berlaku adil. Ya, bila berlaku adil, jadi pemberian satu ibadah, nak letakkannya di tempatnya pun satu ibadah, lalu kita berikan kepada anak kita pun satu ibadah. Sebab itu dalam hal ini, selain daripada hadiah, kalau kita cakap pasal nafkah kepada anak-anak kita dan isteri kita, ya, wallahu a'lam, barangkali kita perlu ambil pengajaran daripada bagaimana Rasulullah SAW ya, memberikan kepada anak-anaknya kasih sayang, memberikan nafkah kepada ahli keluarganya. Ibu-ibu, ayah-ayah, banyak kita ni salah erti apabila kita cakap pasal seorang ayah ingin berikan sebanyak mana mungkin diberikan kepada anak dan kepada isteri, ahli keluarga. Itu adalah ibadah, itulah sedekah, itulah nafkah, itulah dalam bentuk pemberian yang Allah berikan pada kita. Kita dapat gaji, kita dapat rezeki, kita berikan kebaikan itu, kebahagiaan itu kepada anak-anak kita dan isteri kita. Kenapa? Kerana ini satu yang kita sepatutnya, kita itu antara sebabnya rahmat Allah SWT berikan pada kita melalui Rasulullah SAW. Di dalam sesuatu peperangan, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dalam bab apabila Rasulullah SAW diberikan pampasan harta dalam bentuk peperangan, Rasulullah SAW berikan nafkah kepada ahli keluarganya dengan kadar setahun. Maknanya in advance. Jangan kita tunggu gaji baru kita nak kasih. Kalau kita dapat bonus, maklum dah ni tengah musim-musim bonus, orang dapat bonus kan. Walaupun kita tengah menghadapi musim yang getir, kalau diberikan bonus, maka kalau in advance kita dapat hadiah, kita dapat bonus, berikan, kita bahagikan anak-anak kita, kita bahagikan ke isteri kita. Ya, maka kita lihat, jangan bab orang kata apa, bila nak apa, nak kahwin, nak nikah, kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Tapi apakah sunnah Rasulullah SAW dalam memberikan nafkah kepada anak-anak dan isteri? Jadi
dalam bab ini kita kena berlaku adil. Dalam bab-bab yang lain kita kena tahu Rasulullah SAW bila diberikan rezeki, diberikan harta tersebut, dia memang tak nak pegang. Dia lebih senang berikan kepada orang lain yang lebih memerlukan. Dalam hal ini ahli keluarganya memang memerlukan, dia diberikan. Sebab tu nafkah tasanah, dalam lafaznya Rasulullah berikan nafkah itu yang sepanjang mana kadarnya 1 tahun, supaya mereka ni tak perlu nak datang jumpa Rasulullah minta-minta lagi. Wallahu a'lam. Ibu-ibu ayah, maka dalam hal ini insya-Allah kita sambung dengan kita membicarakan lagi hadis Rasulullah SAW yang dalam bentuk ringkas tapi amat padat, ya. Maka kita sudah belajar satu hadis, ittaqullaha fi auladikum. Kita harus bertakwa kepada Allah SWT dan meningkatkan ketakwaan kita melalui kita ikut ajarannya dan ajaran Rasulullah, dan apa yang ditegah kita harus ikut, kita lakukan semampu mana mungkin. Lebih-lebih lagi, khusus lagi dalam bab memberi kepada anak-anak kita, fi auladikum. Hingga kita berjumpa lagi. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT dan Rasulnya, dengan izinnya Allah SWT. Maka segala kekurangan itu datang daripada saya. Kalau sekiranya dalam penyampaian saya ini ada terguris ataupun menyinggung perasaan ibu-ibu, ayah-ayah, teman-teman saya di sana, saya mohon maaf. Hingga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.